Orang Malaysia yang buat animasi Dragon Ball? Ya betul. Con le ramène séjour vers toi, au séjour vers toi. Hai, Assalamualaikum. Baru-baru ni viral di media sosial mengenai satu status di Facebook daripada Nahar Fazil. Aku pasti dalam ni ramai peminat Dragon Ball. Tahukah anda sekitar 80-an 90-an dulu-dulu kartun Dragon Ball tersebut dibikin di Malaysia kerjasama dengan syarikat animasi dari Jepun. Hasil kreativiti pakar animasi dan karikatur Malaysia dari Lensa Malaysia Sdn Bhd, maka terhasillah kartun animasi yang terkenal di seluruh dunia ini. Sekarang bila rerun di TV, aku bagi tahu ayah lah yang buat Dragon Ball ni dulu. Anak aku tak percaya. I would rather be a brainless monkey than a heartless monster. Goku. Well, biasanya aku tak buat tak respon sangat buat talk apa ni. Bila ada isu viral ni nak komen, aku tak buat. Tapi kerana isu ni antara benda yang menarik dan dekat di hati aku dan juga sesuai dengan ZZ TV, maka aku decide to comment a few things lah about this issue. Pertama sekali sebab dia jadi problem sebab ada dalam forum ada orang tambah ayat, tak sure lah, mungkin ayat asal, mungkin penulis ni dia edit, dia tulis orang Malaysia merupakan pelukis animasi Dragon Ball. Sebenarnya ayat tu 50-50 lah. Ada orang kata mana ada pelukis Dragon Ball ialah Akira Toriyama. Betul, tapi kita kena faham, tapi dia menggunakan ayat pelukis animasi. Bila pelukis animasi maksudnya dia melukis animasi. Maksudnya dan kita tahu bahawa Dragon Ball ni bermula dengan manga daripada Akira Toriyama, kemudian diangkat menjadi animasi. Bila buat animasi ni, memanglah biasanya pelukis, pereka ni dia tak terlibat. Dia tidak terlibat melukis. Dia hanya menyerahkan idea dia untuk diangkat jadi animasi. Maka terserahlah kepada produksi, terserahlah tugas tu kepada juru animasi. Jadi ayat dia sebenarnya pelukis animasi lah. Tapi ada orang kata mungkin salah sebutan, mungkin kata perlu tulis animator, mereka ada animator. Tapi kerana yalah, this is simply ayat, perkataan yang dipilih. Sebab kalau nak kata Akira Toriyama tu sebenarnya adalah pereka watak. Bukan, sebab dalam forum tu mereka tulis orang Malaysia pelukis watak animasi. Tu yang jadi kecoh lah. Tapi kita untuk clear, kena faham bahawa Dragon Ball ni berasal daripada manga yang dihasilkan oleh Akira Toriyama. Betul ke Akira Toriyama? Kan aku salah sebut kan? Kena kecam pula. Kejap betul lah, Akira Toriyama. Hei, bahaya. Akira Toriyama ni dia merupakan pelukis. Bila dia melukis komik tu, maka manga atau manga dalam bahasa Jepun, maka watak tu direka oleh beliau lah. Tetapi apabila dijadikan animasi maka terserahlah kepada animator, juru animasi. Tapi mungkin ada bahasa pasar ni disebut pelukis watak animasi, pun dia agak melirukan lah sebenarnya, pelukis animasi atau juru animasi. Okay, just clear itu untuk pengetahuan adik-adik dan juga pelajar-pelajar, untuk kita clear, tahu tugas-tugas tu. Jadi dekat belakang ni kita boleh lihat belakang ni yang bersongkok ni ialah Datuk Sean Sulong, pemilik Lensa Animation. Sekarang ni dikenali sebagai Lensa Film. Kenapa aku nak cerita benda ni? Sebab utama dia ialah sebab utamanya, okey, sebelum tu selain dan Lensa Animation ni bukan sekadar buat Dragon Ball, malah ada beberapa lagi animasi, terutamanya antaranya Sailor Moon, Transformer, Slam Dunk, dan ada beberapa tajuk lagi lah.
Okey. Jadi ada orang cakap pula, "Oi, ini adalah setakat dia orang ni setakat color je. Dia orang bukannya dia orang hanya company sub." Masalahnya satu ialah untuk mendapatkan job daripada Jepun ni memerlukan disiplin yang tinggi, memerlukan komitmen yang tinggi lah dan skill yang tinggi juga. Sebab tu mereka bermula dengan mewarna. Uh, maksudnya pihak daripada Toei Animation yang membuat animasi ni, dia orang dah siapkan keyframe, dah lukis keyframe, dah lukis in between, dah siap animation yang belum berwarna dihantar ke Malaysia untuk artis di Malaysia ni mewarna. Kemudian mereka meningkat lagi menjadi dilatih pula in between. Okey, kenapa aku tahu benda ni? Sebab ini gambar aku pernah praktikal je di di lensa filem pada tahun 2001 kot. 2002 macam tu, 2001 lah. Dan biasanya orang cakap, "Alah, praktikal ni mesti kau buat kopi kan." Tapi tak, kat lensa ni best. Kopi dah siap, sungguh ambil je. Tapi kerana sejuknya aircon dalam ni, memang every time kopi tu akan jadi kopi ais. Kau boleh tengok lagi masa ni kan, dengan PC masih lagi menggunakan CRT, monitor yang bagak ni kan. Tapi yang bestnya kat sinilah aku personally faham principle animation tu. Walaupun kita belajar, tapi aku betul faham tu sebab betul faham prinsip animation macam ni, macam nak apply. Satu lagi macam nak apply, kadang kita tahu lah beberapa prinsip ni, tapi bila nak apply dalam animasi dan juga dalam animasi 3D pun macam nak apply pun memerlukan pemahaman. Kat sinilah aku belajar daripada chief animator. Kat sebelah ni tak nampak, masa ni tak ada gambar dia. Di sebelah meja aku ni memang duduknya chief animator Encik Ahmad, seorang yang sempoi. Penjelasan simple, penjelasan dia memang best lah, simple, baik hati. Biasa orang cakap director ke chief animator ke ni garang-garang kan, tapi beliau ni memang sempoi, relax je, tenang je. Okey, ni zaman dulu lah, orang panjang dengan style baju t-shirt Okey, balik kenapa kita pasal sebenarnya kalau nak tahu lebih lanjut, korang boleh tengok di YouTube member aku ni, Ayong Borak Apa kali ni, Ayong Borak Apa hari ni, macam tu like that. Sorry, nanti aku letak link kat bawah, korang boleh tengok. Dia meneramah salah seorang animator yang pernah terlibat dengan produksi dan menjadi in-betweener di Toei Animation, di Lensa Animation ni, iaitu Cik Sidi Hamdan. Jadi kat situ dia lagi jelas lah, lagi jelas dia punya penjelasan macam mana dia personally daripada colouring naik pada in between, dan mungkin tak sure, rasanya dia tapi lepas tu beliau develop dengan membuat anak-anak sidik menjadi key animator kat sana lah. Meneruskan. Okey, jadi isu yang aku nak ulas beberapa perkara lah. Satu isu alah sub je ni kan. Korang, satu ialah, pertama ialah mereka memerlukan komitmen yang tinggi, disiplin yang tinggi untuk mereka diterima oleh syarikat Jepun ni, untuk mendapat job dari syarikat Jepun ni. Satu. Dan keduanya, mereka ni 2D animation ni, disiplin dia tak semudah 3D. Dia memerlukan dia ada banyak department dan ada banyak step. Jadi, dan step ni korang perlu melalui macam Cik Sidi cerita nanti, korang boleh tengok dekat YouTube Ayong ni. Dia daripada colouring jadi in between, dan nak cerita in between ni, walaupun betul dia hanya buat in between, maksudnya dah siap daki, kita hanya lukis isi. Nak isi ni pun ada ilmu dia, bukan semudah je kau nak lukis ikut je tekap ke, bukan. Memang kau kena ada pemahaman X sheet, pemahaman timing lah untuk korang menjadi in between ni.
Yang keduanya, satu perkara yang menarik yang aku belajar, yang aku dapat tahu sebab selalu daripada penerangan Datuk Sean ketika aku praktikal dulu, macam mana dulu mereka ni bila mereka buat animation ni, step pertama ialah mereka hantar few animator mereka ke Jepun. So memang maknanya di sponsor lah. Aku ada dengar beberapa nama lah, dan pasal ni aku tak rapat lah dengan orang sebab aku masuk Lensa tu pun batch bawah. Tapi apa yang diceritakan oleh Datuk Sean ni, dia hantar animator ni ke Jepun, dan hantar Jepun maksudnya beberapa orang animator kita berpeluang belajar di Jepun, belajar membuat animasi lah. Kemudian setelah dipikir-fikirkan, kos hantar orang ke Jepun ni mahal. Jadi apa yang daripada hantar 2-3 orang, hantar 12 orang ke 45 orang, dia panggil orang Jepun tu ke Malaysia, mengajar di Malaysia pula. Itu antara macam mana bisnes modul yang dijalankan oleh Lensa Mission lah. Jadi sebenarnya dulu sebelum adanya industri animasi, okey, sebenarnya aku tak ada hak nak bercakap pasal syarikat ni, tapi dia just pemerhatian aku, dan yang aku just nak share je lah dengan korang kan, dengan penonton ZZ TV ni. Hopefully ada yang, dan mungkin juga untuk pelajar-pelajar yang melawat page YouTube ni, mungkin boleh dapat sesuatu. Jadi apa yang aku nak cakapkan, bagaimana kita punya animasi ni, industri bermula dengan, bila cakap industri ni, dia ada banyak industri. Maksudnya ada industri TV, ada industri filem, ada industri periklanan. Jadi mungkin kalau ikut sejarah, kita bermula dengan kancil, dengan sang kancil dan buaya yang diterbitkan oleh filem negara, dan juga filem-filem dan juga animasi pendek yang dihasilkan oleh filem negara. Dari segi industri, dia sebenarnya sebelum bila kita kata Usop Sontorian ni, dia mark as first TV series. Maknanya dia menghasilkan siri yang panjang untuk siaran TV, yang dalam bentuk cerita yang panjang, dalam bentuk bersiri lah. Tetapi bila kita kata animasi, sebenarnya ada banyak lagi medium. Contohnya seperti cakap tadi, filem negara. Kemudian munculnya syarikat-syarikat iklan. Syarikat iklan ni ada yang buat kerja-kerja macam ni lah, kerja yang ambil job daripada luar negara, dan ada juga yang menghasilkan untuk TV. Contohnya antara, kalau kita lihat di TV dulu, Lensa Film ni juga pernah menghasilkan animasi Fido Dido. Fido Dido ni watak 2D untuk minuman, Seven Up dan juga kartun untuk, dulu majalah Gila-Gila pernah juga membuat animasi untuk iklankan majalah dia orang, dan mereka menggunakan hikmat Lensa Mission juga. Ini sekali lagi aku nak tegaskan, ini bukanlah official or valid atau sanad yang sahih dalam menceritakan tentang syarikat ni. Tapi just apa yang aku nak share, macam aku cakap tadi, apa yang aku tahulah, dan sekadar nak kongsi. Kalau salah, sekali lagi aku minta maaf. Harap tak jadi isu lah. Cuma untuk kita, aku nak share cerita untuk korang at least menghargai salah satu syarikat yang banyak sebenarnya yang mungkin tak meletup sangat lah. I mean mungkin generasi sekarang tak kenal nama syarikat ni, tapi dan dia pun keep low profile sekarang ni. Tapi sebenarnya kalau tengok, mereka dah berusia 44 tahun, 1977 sehingga 2021, dah 44 tahun. Lensa 44 tahun maksudnya aku pun dah 41 lebih kurang. Jadi perjalanan yang panjang dan banyak hasil kerja mereka, dan mereka masih bertahan. Satu benda yang patut kita respect lah. Dan personally aku mengenali Datuk Sean dan juga anak dia yang merupakan salah seorang rakan di MMU.
dan juga salah seorang kolektor yang tegar yang dahsyat lah dia punya koleksi dan dia punya idea dalam menghasilkan cosplay yang pelik-pelik tapi menarik. Okay, jadi sebab itu kenapa aku nak bercerita tentang salah satu company ni lah kan. Jadi mereka pernah buat gila dan satu lagi, jadi bila orang cakap kenapa, ada satu soalan yang aku kelakar, kenapa bila buat untuk luar apa ni dahsyat, bila Malaysia punya teruk kan. Tapi sebenarnya dia bergantung sebab after all when we say Malaysia, kita tak ada satu badan, atau dia sebenarnya adalah usaha-usaha individu, usaha-usaha rakyat tu sendiri, rakyat Malaysia kan. Kalau ada orang yang berusaha nak jadi animator, mereka akan teruskan usaha mereka dengan sendirilah, mencari peluang. Macam sekarang ni banyak peluang, banyak universiti, banyak IPT, banyak apa ni, pusat-pusat pengajian lawakan animasi. Tapi dulu tak ada kan. Jadi salah satunya dengan cara bekerja lah. Contohnya bagaimana Lensa buat dengan hantar ke Jepun. Macam mana juga contohnya Usus Sontorian, Karisma Pictures, mereka menghasilkan animator dengan melatih sendiri. Mereka cari satu Malaysia, interview, kemudian dilatih sendiri oleh mereka untuk menghasilkan produksi kan. Jadi usaha-usaha ni ialah maksudnya kita semua mencari jalan kita, mencari jalan sendiri kan. Jangan mengharapkan, kita boleh harapkan, maksudnya dia orang lah pioneer kan. Macam mana korang kata apa ni, macam mana korang kata kenapa bila kita cakap pasal kenapa quality, it's collective kan. Jadi sebenarnya semua orang memainkan peranan. Contohnya antara yang aku respect Lensa ni, sebab bila aku masuk, antara job yang aku buat ialah cakap mengenai salah satu usaha mereka ialah menghasilkan Mind Spider. Mind Spider ni walaupun tak disiarkan, tapi aku masa aku praktikal aku dapat tonton cerita ni. Memang tayang untuk kita orang lah, dan memang aku sangat, satu benda yang aku hargai sangat lah. Dan sebab tak keluar kat TV, tapi kami diberi peluang oleh Datuk Sean untuk melihat. Dan bila aku tanya kenapa tak keluar kat wayang kan, kenapa, sayang lah. Sebab actually sebab yang kau bayangkan dengan hasil didikan awal toy animation punya animator ni, mereka yang dah dihantar berlatih, dan mereka yang banyak orang Jepun datang ke Malaysia untuk mengajar mereka ni. So dengan pengetahuan yang mereka ada, sebenarnya hasil animasi aku boleh katakan agak antara yang terbaik lah sebenarnya, antara yang terbaik yang aku pernah saksikan. Dan dicampur dengan kan, dan Lensa Film ni antara syarikat yang awal juga menggunakan 3D animasi. Jadi dan kalau orang kata sebenarnya dalam Syarat Legenda pun dah digabungkan 2D dengan 3D. Tapi dalam Man Spider juga ada digabungkan. Aku cakap banyak ni, takut salah lah. Sekali lagi minta maaf kalau tersalah, but this my opinion lah. Sebab aku dah menonton cerita ni. Jadi dari segi quality, dia smooth, dan ada beberapa scene yang ada beberapa angle yang pada aku dahsyat lah untuk 2D animasi kan. Dan dia memang dan dia orang main go for quality film. Cuma cerita ada sedikit mungkin tergantung, dan sebab dan personally ada jokes yang sebenarnya boleh dikatakan, sebab filem ni aku rasa dibuat awal masa aku sekolah menengah kot, sebelum tak ingat bila dia buat, tapi awal lah. Maksudnya aku tengok tu aku dah berusia 21 tahun kan. Dia disebut antara jok aku ingat, dia sebut satu nama pelakon wanita yang hot lah. Tapi zaman 2001 yang aku tonton ni, pelakon tu dah stop pelakon dah. Jadi dia a bit off kat situ. Tapi overall dari segi quality aku boleh katakan dia antara, sebab apa yang aku perhatikan, antara yang best lah. Dan sebab tu
pihak Lensa pernah pernah menghasilkan pula 13 episod, tak salah aku 13 ke 26 episod mengenai proses behind the scene, macam mana mereka menghasilkan Man Spider, tapi sayangnya tidak ditayangkan antara sebab-sebab tentulah yang aku tak pasti. Mungkin mungkin juga isu promosi, isu yalah market masa tu kan agak bahaya. Tapi sebab, dan bila ditanya, antara jawapan yang aku dapat daripada Datuk Sean ialah Man Spider sebenarnya adalah proses pembelajaran mereka, dan boleh nampak lah, maksudnya sebenarnya kita memang ada bakat. So kalau korang kata alah kita hanya buat in between saja, kita hanya tahu ink saja, hanya tahu color untuk orang luar, tapi Man Spider adalah antara hasil pelajaran yang mereka dapat dengan membuat kerja-kerja luar ni. Cuma sayangnya tidak ditayangkan. Tetapi pernah juga aku melihat satu demo reel yang dihasilkan oleh Lensa Film. Demo reel maknanya himpunan daripada dulu, daripada 1977. Ada animasi yang dia membuat menggunakan color pencil. Harimau dia orang lukis, dia orang color memang frame by frame. So bila aku tanya abang ni siapa buat? Oh, ni X Lensa. Lepas tu dahsyat ni siapa buat? Ni X Lensa. Ni siapa buat? Ni X Lensa. Maksudnya ramai antara otak-otak itu semua dah bertaburan di luar lah kan, tidak lagi di Lensa Film. Tapi sebenarnya jasa Lensa Film ni kepada otai ni tak boleh dinafikan lah kan, kalau dan melihatkan hasilnya. Antara kalau dibuat koleksi animasi buatan Malaysia, sebenarnya banyak aku boleh katakan antaranya dahsyat-dahsyat lah dihasilkan oleh Lensa Film. Malah sebenarnya pada aku Lensa Film juga bereksperimentasi kan. Contohnya kenapa mereka masih dengan kacang kan. Antara rahsia yang aku dapat, kenapa kacang? Satu, sebab mereka mengejar masa. Benda ni satu masalah kita kekurangan bajet. Jadi di TV pula harga ada yang okey, ada yang tak okey, tapi timeline. Jadi kerana itulah Datuk Sean menghasilkan kacang, satu benda simple, dengan menggabungkan 3D dengan mapping watak tu 2D kan. Maksudnya dia menggunakan animator 2D dia untuk menghasilkan lip sync, menghasilkan expression, ditampal pada watak 3D untuk di-animate lah. Macam aku terlibat masa tu, aku terlibat dengan pembinaan pilot kacang tu. Pilot first tu kita orang yang buat lah, dan digabungkan pula dengan live action. Maknanya dia shooting background, dia buat karakter 3D, dia mapping 2D kan. Tapi mungkin quality lepas tu itu questionable, itu aku tak pasti. My guess macam tu lah, faktor masa dan faktor bajet. Tapi dahsyatnya kacang ni antara animasi bersiri terpanjang, terlama di Malaysia, tak silap lah. Jadi so dia sebenarnya semua orang ada masalah masing-masing lah. Pada aku semua orang ada kekangan masing-masing, macam mana kita overcome it, dan apa yang kita cuba capaikan lah. Kadang-kadang kita sebagai penonton hanya boleh komen je kan, tapi tak tahu apa yang berlaku. Dan satu lagi benda yang pernah ada orang tulis, pernah orang cakap, kenapa Malaysia tak pernah buat claymation. Tapi sebenarnya pernah. Dibuat oleh ni kacang tadi, dibuat juga oleh oleh produksi Lensa Malaysia ni, iaitu oleh Lensa Malaysia ni, tajuk dia Ranggi. Dia salah satu antara bersiri juga menggunakan claymation. Tapi ialah kualiti antara yang pertama kan. Mungkin tak semua sangat, tapi satu percubaan yang berani lah. Dan sebenarnya satu personally pada aku, it's all this effort that kita kena appreciate, kita kena raikan. Dan kita bukan nak menjatuhkan salah satu komen kan. Sebenarnya kita appreciate, kita bagi galakan supaya mereka boleh memperbaiki lagi kan. Dan benda ni semua contohnya kalau kau paksa dia buat claymation yang payah, makan masa,
menghabiskan contohlah, even dan contoh macam 2D, memerlukan banyak kertas, memerlukan banyak animator yang pandai melukis, pandai animate at the same time, color, memerlukan bajet yang besar. Tapi suasana kita punya industri, beli pun, kita punya TV tak nak beli, kita punya kita ada platform. Sebab tu aku teringat salah satu ni jadi isu lain ni. Baru-baru ni aku terdengar satu talk daripada aku tengok talk daripada TMJ lah. TMJ cakap antara benda yang penting lah dalam industri bola, yang penting adalah competitive games. So bila ada competitive tournament, maka ke time tu lah kelab tu boleh bangun dan saingan contohnya player JDT punya pemain, dia punya saingan untuk dapat tempat sebagai kesempatan utama pun berat. So itu sebenarnya merangsang diorang untuk jadi lebih kuat, lebih baik untuk dapat merebut tempat. Jadi pentingnya kompetitif, pentingnya medium, pentingnya platform. Tapi kita di Malaysia, kita tak support sangat sebelum ni lah. Daripada dulu yang hanya beli stesen TV RTM saja. Jadi bila tak ada permintaan, tak ada keperluan, jadi macam mana kita nak berkembang? Maksudnya hanya a few companies yang dapat peluang, atau a few crony yang dapat peluang untuk yang dapat hours TV. Jadi benda ni, jadi bila crony ni, satu bajet, bila bajet kurang, aku dah cerita lain ni. Tapi secara kesimpulannya, isu ekosistem. Isu ekosistem yang diperjuangkan oleh Animas ni sebenarnya, yang sebenarnya kita perlukan platform kita di Malaysia ni untuk semua orang berkembang. Kalau kita pergi sibuk berebut, kita digalakkan berebut luar punya produksi, yang di mana samalah IP orang, hak orang. Jadi kita kemahiran. Sebab tu kalau you nak cakap pasal kemahiran, saya percaya kemahiran kat Malaysia ni tak ada masalah. InsyaAllah kita memang ada, tapi kita tak ada platform yang luas untuk semua orang berkarya. Sebab tu ada ramai lagi artis atau animator yang struggle, yang kecewa dengan industri ni, menyebabkan mereka stop buat animasi, beralih ke bidang lain. Okay. Tapi kita perlu respect lah. Contohnya macam Lansa Mission ni, antara yang keep working on their craft, masih lagi bertahan sampai sekarang. Okay. Jadi itu sebenarnya apa yang aku nak cakapkan, ialah let's appreciate, let's celebrate kita punya talent dan perlunya medium, yang platform, ekosistem untuk kita berkarya, kan. Kalau tak ada, simple as tak ada production, mana ada nak ada kerja. Tak ada kerja, mana ada animator, kan. Tak ada, macam mana nak dapat? Kalau ada production, tak ada TV nak beli, maknanya TV ekosistem perlu seiring lah. Baru-baru ni aku dengar satu talk dari Finas, yang di mana salah seorang panel, Encik Amir Muhammad, dia mengatakan bahawa di Korea 30% konten di program Korea mesti daripada Korea sendirilah. Maksudnya pemilik program dia bersisi 30% tempatan punya. Di Malaysia tak, di Malaysia terbuka. Mungkin ada lah, tapi ada berapa persen, tapi mungkin ada untuk, tak pastilah, mungkin untuk RTM drama mesti ada, tapi animasi tak ada tidak diterapkan. Walaupun kata kita kena bebas, tak, perlunya campur tangan kerajaan, perlunya untuk mindset tu lah. Maksudnya bila kita katakanlah contoh 30% kandungan animasi, 50%, katakanlah 50% kandungan animasi tempatan mesti daripada kandungan animasi di TV tempatan mesti daripada Malaysia. So dia akan menyebabkan TV kena cari untuk isi. So bila kena cari, kena sediakan bajet. Bila sediakan bajet, maka berkembanglah orang untuk mengisi kekosongan tu, kan. Bila tak ada, dia jadi kosong. Serupa kat komik tempatan. Bila dia bak kata P. Ramlee bila jiwa kita ni kosong, bila tak ada muzik,
Johor kita kadang kita mulakan muzik. Kalau tak ada muzik tempatan, maksudnya tak ada muzik asli, tak ada lokal, tak ada orang lokal yang buat muzik, maka kita akan cari pengisian lain. So kita akan isi dengan lagu luar kan. Tapi kalau adanya, kita ada, kita tengok animasi luar tapi kita ada animasi tempatan. Dan jadi benda akan terisi lah. Kalau tak ada, maka orang akan, sebab tu dulu kita punya komik di Malaysia agak kuat kan. Kita punya industri komik kuat. Tapi bila ada kelompongan ramai berkurangannya pembikin, maka kita punya budak muda beralih kepada di samping gerakan agresif daripada Hong Kong, daripada Korea pun, sebenarnya yang bawa masuk ke Malaysia siapa? Orang Malaysia kan. Jadi bila mereka diisi dengan mereka tengok pergi kedai yang ada hanyalah Jepun punya komik, Hong Kong punya komik, maka mereka pilih lah yang situ. Mereka tak ada pilihan lain. Sebab tu perlunya kita mengisi, dan perlunya campur tangan mungkin daripada kerajaan ke atau pihak berwajib ke. So apa yang kita boleh buat, kita mempromot sajalah. Dah cerita lain dah ni. Panjang sangat dah. Okey, jadi itu saja kesimpulannya. Apa sebentar tadi kesimpulannya, jomlah kita raikan percaya bahawa bakat animasi Malaysia ada. Kita perlukan peluang, kita perlukan ruang supaya kita boleh berkembang kan. Jangan hanya terbang dan gebang. Okey, sebab tu kalau kau cakap kita hanya kenapa filem tak ni, kenapa tak tu, kita hanya duduk dan bertanya dan mengkondem. Super gak soalan yang aku nak cakap, kenapa kau tak buat? Pasal orang kata unfair. It's very unfair untuk aku tanya soalan tu. Tapi cuba sekarang ni kalau orang tanya, kenapa tak ada kereta terbang 2020, kenapa tak ada kereta terbang? Sebab tak ada orang yang buat. Semua orang hanya mengharap orang lain, hanya mengharap. Kita semua hanya menunggu. Kita berangan, masa kecil kita berangan, kereta terbang, satu hari nanti 2020 ada kereta terbang. Tapi ada tak kita buat? Ada tak siapa-siapa berusaha untuk buat? Tak ada. Jadi tak ada lah. So kalau everybody choose their own field, their own battle, make effort, maka dia akan jadi cantik lah. Satu, kita akan capai lah kemajuan yang kita nak kan. Make, sebab kata orang kampung aku, be the change that you want to be kan. Kita nak perubahan, kita jadilah perubahan tu. Jangan hanya mengharapkan orang, hanya menyuruh orang. Super dengan industri. Jangan kata alasan itu tugas kau. Tidak. Apa pula tugas kau orang? Tugas korang mungkin support kita dari segi, dan support ni macam-macam lah cara kan. Mungkin dengan at least dengan contohnya paling mudah. Contohnya sekarang ni kita dah ada banyak animasi tempatan. Tapi kenapa korang masih lagi pilih beli thumb drive, animasi dalam bentuk thumb drive kan? Sedangkan korang boleh menonton atau membeli yang original daripada pembikin. That's how you can support us, you can support the industry. Dan lepas tu korang boleh cakap, tapi ini tidak, korang pun tak support. Bila nak free je. Jadi susah. Okey, itu saja aku punya bebelan hari ni. Semuanya bermula kerana isu viral ni. Isu betul ke orang Malaysia yang buat Dragon Ball? Jawapan dia, ya, mereka terlibat. Adakah mereka hanya buat kerja kecil je, mereka hanya sub je? Ya, tetapi apa kesan dia, apa efek dia? Efek dia terhasillah beberapa animator yang berbakat, yang berjas, yang sebenarnya terlibat pula mengembangkan a few production luar. Dalam pada masa sama juga terdapat juga, itu aku rasa akan ulas dalam video yang lain, macam mana pula ini kita cakap pasal geng ni lah, tapi macam mana pula geng yang lain yang mereka pula macam mana they work on their craft untuk menghasilkan beberapa pula dia orang punya
beberapa tajuk yang menjadi fenomena pula di Malaysia kan. Macam mana pula contohnya macam mana Ujang, Cik Kem Ismail, Karisma Pictures, mereka menongkak arus dan memulakan animasi siri pertama, animasi siri TV pertama. Itu dia orang punya game, dia orang punya cara pula. So apa cara kita? Ini khas untuk animator terbaru, untuk pelajar-pelajar. Soalan saya, apa pula sumbangan kita? Apa effort kita? Takkan kita hanya mengharapkan kerja, hanya datang ke industri dan minta kerja, minta gaji. Tapi apakah sumbangan korang? Kalau korang rasa something wrong with the industry, come fix it by sharing, by sumbang something, not just bla bla bla. Okay, saja. Jangan lupa subscribe Zigzag TV. Tak nampak Zigzag TV. Bye. Con Dieu les ramène au séjour.